Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, kita hari ni hari Sabtu. So, hari yang orang kata patutnya hari ni hari cuti. Tapi kita masih lagi bersiaran secara langsung. Kita nak beri yang terbaik untuk anda. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, yelah, kita kena kerja. Kita kena capai apa yang kita nak capai. Dan hari ini baru hari keempat untuk 2020. Dan saya harap anda semua excited untuk go through tahun baru ni. So bagi anda yang berada di dalam support group EFP, tahniah kerana masih lagi join dengan saya. Hari ni hari yang Hari ke berapa? Hari ke-13. Hari ke-13 kita bersiaran secara langsung berturut-turut di support group EFP. Dan hari ini juga hari yang ke-6 secara berturut-turut di support group Nak Urus Bisnes. So tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mohon bantuan. Apa khabar Puan Nora Muhammad? Dengan katanya tengah meriki-riki nak masuk ke premis baru untuk jadikan settle kitchen. Saya harap berjaya. Okey, siapa lagi yang ada di dalam close group Nak Urus Bisnes? Puan Umu Husin. Apa khabar Puan Umu Husin? Tahniah kerana menonton pada hari ini. So, apa saya nak minta bantuan daripada anda? Adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Dan adakah video ni nampak jelas? Apa khabar Cik Khairus Harun? Okey, Tuan Abdul Ghaffar. Hai, satu day. Tak pernah nampak satu day ni. Okey, kalau adakah suara saya jelas? Jom nolih. Terima kasih Cik Mak Nafami, tag kepada orang lain. So apa saya nak anda bantuan saya adalah tolong belanja love dengan belanja like banyak-banyak. Belanja love dan belanja like, itu sangat-sangat akan beri bantuan kepada saya untuk tingkatkan view ni. Okey, belanja love dengan belanja like. Kalau suara saya jelas, terima kasih. Terima kasih Cik Tini Isa kerana bagi tahu suara saya jelas. Okey. Kalau dah belanja love, belanja like tu, minta juga bantuan untuk anda, tuan-tuan dan puan-puan. Tolong. Cakap dengan sebelah, tolong. Dan yang paling penting sekali, cakap dengan sebelah, bangun. Yes. So, ini adalah sesi bangun pada hari Sabtu 4 Januari 2020. Yang mana saya, Nasrul Hadi, Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. So, saya akan basically suara jelas sangat. Okey, terima kasih, suara jelas sangat. Of course lah, kita ada apa? Kita ada mic. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, seriously, saya sangat berbesar hati dan saya sangat bangga dengan anda semua, especially yang berada di support group EFP. Sebab hari ini hari yang ke-13 kita bersiaran secara langsung setiap pagi tanpa gagal. So, apa khabar saya hari ini? Yes, saya sangat energi, sangat tinggi. Hari ini saya bekerja juga. So, actually hari-hari lah kena kerja ni. Tak pernah cuti lagi ni sebab hari-hari kena buat live. Oh, bergema sikit. Mohon maaf sebab kita dalam satu box ni. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, since suara saya sangat jelas, saya tak boleh menjerit hari ni. Saya cuma jerit macam ni lah. Saya cuma cakap macam ni lah. Bangun. Dengar ke tak kalau bangun macam tu? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini topik yang sangat menarik. Saya tak nak pusing jauh sangat, dan saya yakin. Okey, sebelum tu bagus juga untuk tag. Kalau anda adalah Gang Titan, tolong tag Gang Titan. Tag Gang Titan untuk tonton live ini. Kalau anda adalah Spire, tag Gang Spire anda. Spire anda, tag semua orang. Terima kasih Puan Umu Husin, dia dah tag dah. So tag semua geng-geng anda, tag semua kawan-kawan anda. Tolong tag siapa Spire, tolong tag Muhammad Ming. Tolong tag Muhammad Ming. Dia tu adalah orang paling penting untuk live pagi ni. Dia adalah pakar tagging saya. So saya perlukan dia untuk tag semua orang pada pagi ni. Okey. Saya dah start buat live second day tadi. Alhamdulillah. Tahniah Puan Nora. Okey, memang betul. Ramai orang yang nak buat live ni, nak tekan butang live tu, dia rasa macam takutnya nak tekan butang live ni, takut. Ramai orang bila dia nak tekan butang live tu dia takut. Terima kasih Tuan Muhammad Ming. Waalaikumsalam. Dah muncul lah. Tolong bantu saya tag semua orang. Bagus Puan Umu Husin ni, dia tag semua geng-geng Spire ni. Tak silap saya ni. Ni semua geng-geng Spire ni. Rasanya lah. Tak apa, tak kisah, tak ada isu. So, okey tuan-tuan dan puan-puan, we straight to the point. Sesi bangun pagi ni. Bangun. Okey. Sesi bangun pagi ni adalah sesi yang lanjutan daripada semalam.
Semalam kita buat apa? Semalam kita cerita pasal kerani, betul? Semalam kita cerita pasal macam mana nak hire kerani account. Siapa tonton sesi semalam ataupun sesi sebelum ni? Siapa pernah tonton? Angkat tangan say I. Cakap, tanya orang sebelah, dah tengok belum? Kau dah tengok ke? Tanya. Sesi semalam, sesi sebelum ni yang mana kita buat semalam, dan sesi sebelum ni iaitu sesi tentang macam mana nak cari kerani admin. Terima kasih Miss Catherine QPack di grup Nak Urus Bisnes. Tahniah, salah seorang titanium kita yang baru, Miss Catherine. Tahniah kerana diterima masuk ke dalam Titan. Tahniah lah, memang otai gila lah ni. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita cerita pasal macam mana nak hire kerani admin. So hari ni kita akan lanjutkan lagi tentang kerani ni. Hari ni punya topik dekat pada jiwa saya lah, sebab kita hari ni akan berbincangkan tentang topik. Adakah anda sedia? Angkat tangan kalau sedia. Cakap, tulis situ ready. Tulis situ ready. Tulis ready. Saya nak anda semua tulis ready. Saya nak tengok hidup lagi ke tak ni. Tulis ready sebelum saya beritahu hari ni kerani apa. So hari ni kita cerita kerani account. Cakap orang sebelah, kerani account. Kerani account. Okey. So hari ni kita akan cerita pasal topik kerani account. Yang mana pada saya ini adalah kunci kejayaan banyak bisnes, dan salah satunya adalah kunci kejayaan Richworks sendiri. Kalau nak tanya kerani account di Richworks. Kerani account di Richworks, ada satu kerani account yang pertama lah di Richworks. Dalam sejarah Richworks ada seorang kerani account yang nombor satu lah. Nombor satu tu bukan nombor satu dia paling bagus, nombor satu yang dia jadi kerani account dulu. Okey. Kerani account tu adalah namanya Nasrul Hadi. Saya adalah kerani account yang pertama di Richworks, yang mana pada 3 hari bulan 1, lebih kurang 9 tahun yang lalu lah. Semalam saya dah sambut anniversary saya, tuan-tuan dan puan-puan, di Richworks. Anniversary saya yang tahun ke-9 saya full lah. So sekarang saya dah masuk tahun ke-10. Saya join Richworks 3 hari bulan 1 2011. So semalam genap 9 tahun lebih kurang saya di Richworks. So hari ni saya menjengah ke tahun ke-10 bersama Richworks. Okay, ke-10 bersama Richworks, alhamdulillah. So saya masuk Richworks 3 hari bulan 1 tu basically sebagai kerani account lah. Title memang accounts executive, tapi buat kerja kerani lah. Sebab basically lah, set department account tu seorang je. Saya lah admin, saya lah account, saya lah HR, saya lah kerani, saya jaga office. So lebih kurang 10 tahun lah, 9 ke 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. So saya kerani account yang pertama di Richworks. So topik hari ini adalah satu topik yang saya rasa mungkin akan membantu anda macam mana nak cari kerani account. Semalam tolong tonton yang semalam pasal kerani admin. Yang tu memang basically macam ni tuan-tuan dan puan. Tarik nafas, tahan, hembus. Tarik nafas, tahan, hembus. Okey. Bangun. Okey, bangun. Tolong semua bangun. Okey. Semalam punya topik, hari ni cerita kerani account. Semalam kita cerita kerani admin. So saya nak galakkan anda tolong tonton di close group Nak Urus Bisnes, masih ada video tu lagi. Support group EFP masih ada video tu lagi. So lanjutan daripada semalam ada 5 tips tentang macam mana nak cari kerani admin. Itu gunakan untuk apa? Untuk cari kerani account juga. Cuma hari ni dia lebih spesifik. Apa maksud dia tu? Semalam kita dah tahu kriteria nak cari kerani admin. Kerani lah, secara general kerani, kita cari kerani. So hari ni kita cari secara general bagaimana nak cari kerani account. So tambahan daripada 5, hari ni saya bagi lagi 5. Cakap dengan sebelah, 5 lagi. Wah, tulis situ 5. Wow, 5 lagi. So jadi 10. Nak cari kerani je saya bagi sampai 10 tips secara percuma. So macam mana nak cakap ni? Tak tahulah nak cakap macam mana dah. Kalau tak tonton juga, kalau tak datang juga tengok tonton sesi ni, kalau tak datang juga nak berguru direct dengan saya, dekat video pun saya share 10. Kalau datang kelas saya tak tahu berapa banyak lagi saya boleh share. Okey? Boleh? Okey, kita mulakan dengan kisah pasal kerani ni lah. So just sikit saja, masa saya join Richworks, saya ditangkap ataupun dipinang oleh Tuan Haji Jerry, co-founder kami.
untuk jadi account lah. Basically dia bukan cakap jadi account, basically bukan, jawatan saya bukan kerani account. Saya bukan kerani account, tapi basically saya terpaksa bertindak sebagai kerani sebab tak ada siapa lagi dah. Saya memang masuk jadi konon title account executive, offer letter memang account executive, tapi sebenarnya jawatan tu jawatan kerani, bukan jawatan kerani. Role yang kerja yang diperbuat tu memang kena buat kerja kerani sebab tak ada orang lain lah nak kena buat tu. So hari ni saya akan share apakah cara-cara untuk anda, kalau anda ni baru start nak ada hire kerani account, ini gunakan step-step ni. Boleh? So sedia? Okay, cakap orang sebelah ready. Ready. Cakap orang sebelah ready. Hashtag ready. Okay, standby ya. Okay, yang pertama, bila kita cerita pasal account ni of course adalah benda yang melibatkan nombor, benda yang melibatkan duit, benda yang melibatkan angka, benda yang melibatkan matematik, benda yang melibatkan kena tangkas, kena cepat. Okey, cara yang paling mudah, nombor satu, kalau nak cari kerani account, okey, ini sangat penting. Kalau you nak cari kerani account, dia mesti, of course the best, dia mesti ada qualification account. Contoh, dia ada sijil, dia ada diploma, dia mungkin ada degree. Tak kisahlah kalau degree pun, alah acah-acah je tak ada degree. Tapi kalau tak boleh buat kerja, tak payahlah nak belagak sangat kalau tak nak jadi kerani account, kalau tak nak jadi kerani. It's just that the best kalau dia ada kelayakan dari segi sijil ataupun diploma ataupun degree perakaunan. Itu paling bagus sebab dia dah ada basic asas-asas untuk buat account ni. Walaupun hanya kerani, sebab anda kena ingat sekarang, ini ada satu benda yang paling best sebab kita sekarang ni ada lambakan orang yang tengah tak ada kerja, lambakan graduan yang susah dapat kerja. So of course mungkin anda akan cakap, itulah tuan, tapi kalau yang lambakan ni mungkin yang bukan bagus, atau mungkin yang leftover ataupun yang reject. Tidak semestinya. Kalau anda gunakan tips yang saya gunakan hari ini, saya nak share dengan anda hari ini, saya yakin anda boleh jumpa mutiara di kalangan batu-batu tu. Anda mungkin akan dapat jumpa di kalangan mereka ni siapa yang sebenarnya anda boleh ambil. Sebab mereka ni ada kat pasaran, in the market, tengah cari kerja, tengah cari peluang. Ataupun mungkin yang paling agak menakutkan adalah, bukan menakutkan kat kita, tapi menakutkan kat mereka adalah mereka baru dibuang kerja, atau baru di lay off, atau baru yalah tak ada kerja, tapi pernah buat account. So orang-orang macam ni bagus kalau you boleh cari. Okey. Tapi Tuan Nasrul, kalau tak jumpa juga yang ada sijil, yang ada diploma, yang ada degree, ataupun mungkin demand lebih daripada you punya budget, so apa you boleh buat? Apa yang boleh buat? Siapa nak tahu? Saya tulis situ saya. Okey. Kalaulah mereka tak ada langsung sijil atau kelayakan melibatkan perakaunan ni, the best tuan-tuan dan puan-puan adalah at least anda pergi tengok dia punya result SPM. Tengok result SPM dia, berapa dia dapat untuk paper matematik. Berapa paper matematik. Dan sejujurnya pada saya, maaf saya cakap ni, tapi saya rasa paper matematik masa sekolah dulu, ada orang dia ambil matematik asas, ada orang ambil matematik tambahan. Matematik asas tu sebenarnya saya tak boleh cakap lah, tapi saya rasa matematik asas tu tak susah pun. Dia basically sangat macam nak cakap, pada saya senang. Sorry to say, saya rasa matematik asas tu senang lah. So kalau tak score A tu pada saya macam, itu saya punya standard lah. Tapi kalau anda punya standard, at least macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Matematik masa SPM tu, dekat paper SPM tu, janganlah sampai you pergi hire orang yang grade dia C. Janganlah hire grade dia D, ataupun lagi teruk F. At least lah B ke atas pada saya. Pada saya lah at least. Kalau dapat A bagus, tapi B ke atas lah. Kalau C, D ni macam C mungkin kalau dah desperate sangat okey lah. Tapi kalau sampai D, pada saya macam biar betul teruk sangat tu. Matematik tu dia tak boleh ni. Mungkin dia sama ada dia malas ke apa, saya tak pasti. Tapi macam ni cikgu captain ni dia tulis, kalau AdMath A1, itu bagus juga tu. Kalau AdMath boleh A1, matematik dia saya rasa entah berapa A, 1 lah kot.
Kalau ADMAT A1 jangan pening kepala. Itu bagus. ADMAT matematik tambahan dia dapat A1, bukan matematik biasa tu. Matematik tambahan dia dapat A1, dia jangan fikir lagi. Itu sesuai juga tu untuk jadi kerani account. Walaupun mungkin dia tak ada kelayakan dalam perakaunan, tapi kalau dia punya ADMAT A1, yes. Tengok A kepada matematik je. Sebab kita cerita pasal account ni. Kita cerita pasal account, betul? Betul, cerita pasal account. Kalau ADMAT A1, Maths confirm A1. Tak semestinya juga. Mungkin dia tidur pasal exam tu, ataupun dia dah penat sangat study ADMAT, tak terlupa nak study Maths biasa. Mungkin. Tapi kebarangkalian kalau kita orang tu pandai matematik, InsyaAllah lah, most probably dia akan pandai lah buat account. Dia akan pandai tentang numbers. It's not about accounts tau. It's about the sense dia dengan numbers tu. The sense dia dengan memegang numbers tu. Kalau dia punya matematik tu kuat, maksudnya numbers dia good. So kalau numbers dia good, dia orang sesuai untuk manage you punya account. Okay, setakat ni okay tips yang pertama. Mudah kan? Mudah. Senang je kan? Betul, cakap orang sebelah senang. Cakap orang senang. Atau cakap orang sebelah senang rupanya. Itulah cerita dia. So sementara tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Diana. Puan Diana inspirasi kepada ramai orang di program EFP baru-baru ni. Terima kasih kerana dia tag ramai geng-geng Spire dia. Cun-cun. Bagi anda dekat support group EFP, tolonglah tag kawan-kawan anda. Macam best kan layan hari Sabtu ni. Tadi pagi tadi saya ada, siapa ada baca saya punya tips elak lemau hari Sabtu. Tolong bantu saya. Ni tiba-tiba Cik Zafi Ibnu Syam, kalau SPM perakaunan dapat A1, of course lah lagi padu. Lagilah kena ambil paper account dia dapat A1. Itu tak payah cerita lah. Sebab tadi kan saya cakap kalau dia ada sijil, degree, diploma. Tapi baguslah point tu. Bagus juga. Point lagi satu adalah mungkin dia tak ada kelayakan dalam perakaunan. Mungkin lepas tu dia further study, dia ambil engineering ke, tapi tak dapat kerja. Dia jadi biochemical chemist ke apa, saya tak tahu. Tapi dia punya account paper dia dapat A1. Itu boleh ambil. Itu lagi boleh ambil. Maksudnya masa dia belajar dulu, dia ambil paper account, dia dapat A1. Nanti dia mesti ada sense debit credit apa semua tu, dia mesti ada. So orang macam tu bagus. Okay? Bagus? Okay, cakap orang sebelah, good job. Baru satu dah good job. Betul cikgu Captain, prinsip account A1. So jangan cuba tanya saya lah, saya punya paper prinsip account dapat berapa. Of course lah, saya memang dapat A1 lah prinsip account. Saya memang dari sekolah, dari form 3 dah saya cakap saya nak jadi accountant. Masa saya form 3 saya dah tahu saya nak ambil account. So saya dah memang tekad lah. Saya ada belajar fizik, kimia dengan ADMAT. ADMAT okey, fizik, kimia tak apalah. Barang yang lepas jangan dikenal tuan-tuan dan puan-puan. So alhamdulillah saya memang jadi seorang accountant. So I'm true to myself lah. Okay. So sekarang tips yang keberapa? Tips yang kedua. Cakap orang sebelah. Dua. Cakap orang sebelah. Dua. Ready. Cakap orang sebelah. Bangun. Tips kedua ni. Cakap orang sebelah. Bangun. Okay. Baru tips kedua. Tips satu dah panjang dah. Okay. Ready untuk tips kedua? Okay. Tips kedua. Tips kedua ni best kalau anda berjaya. Dan saya rasa tips kedua ni kalau boleh cuba buat. Cakap sebelah #cuba buat. Okay, kenapa? Tips kedua ni, of course kita nak cari kerani account. Walaupun title tu kerani, tapi sebenarnya kadang-kadang ramai orang yang pernah jadi kerani account di pasaran. Dan ramai orang sebenarnya ada experience pernah jadi kerani account. So pada saya the best, kalau anda ada option, ada peluang, ada orang kata ada jumpa jackpot lah. Ada orang apply yang dia apply kerja dengan anda nak jadi kerani account ataupun account assistant. Dia title kerani account ni dalam bahasa Inggeris dia account assistant lah. Pembantu account, kerani account assistant. Account exec, saya tak cerita pasal account executive saya cerita pasal kerani account dulu. Tapi ada orang account executive, kalau dia dah tak dapat kerja, dia jadi kerani account pun dah kira okey lah tu. Macam saya lah. Masa mula-mula dulu saya consider saya kerani account je. Tak ada isu pun. Yang penting gaji okey. Tu je. Tapi tengok saya okey. Apa saya nak cakap kat sini tuan-tuan dan puan-puan? Kalau you boleh jumpa yang ada experience at least 1 tahun. Itu dah kira jackpot lah tu. Itu dah kira macam sangat membantu. Dia sangat memudahkan you. Cari seorang je. Bukan cari seorang. At least dia ada 1 tahun. Cari seorang pula. Cari orang yang ada pengalaman. Sebab kalau dia ada pengalaman, dia akan memudahkan you.
Dia akan mudahkan you untuk tak payah ajar banyak benda. At least dia dah ada pengalaman. At least dia tahu apa yang dia nak buat. Dan bila you tahu dia ada pengalaman, of course you kena check jugalah dia kerja dekat syarikat majikan dia sebelum ni, bisnesnya buat apa. Adakah industri dia lebih kurang macam anda, ataupun berapa dia punya gaji sebelum ni, apa pencapaian dia, apa yang dia buat, rutin harian dia. Benda-benda ni you kena tanya. Memang you tak pernah buat account. Yang pernah buat account mungkin saya, mungkin tak ramai. Macam Puan Nick je lah, dia memang buat account, dia management accountant. Tapi ramai di antara anda bukan account background, bukan buat kerja accounting. Tapi tak salah untuk anda tanya dengan mereka sebenarnya mereka buat apa. Tu tadi tu, misi mencari Sugen, hashtag cari misi mencari Sugen. Ada siapa dah jumpa Sugen ni? Sugen adalah untuk pengikut yang tidak tahu, especially di grup nak urus bisnes. Sugen adalah legend di kelas EFP baru-baru ni. Staff Tuan Aizat, King Char Kway Teow. Dia pun start macam saya juga, kerani account juga. So alhamdulillah dia dah ni lah. Okey, kalau dia handle account dan admin sekali, boleh ke? Spek gaji berapa? Tengok balik yang dekat dalam saya punya job street yang saya bagi dalam buku EFP tu Puan Diana. Tapi kalau you nak kata job spec, account dengan admin sekali, gaji pada saya, bagi gaji level account. Sebab kerani account dengan kerani account lagi tinggi. Dan kerani account boleh buat kerja admin. Kerani admin tak semestinya boleh buat kerja account. So kalau you hire kerani account, consider you hire kerani admin sekali lah. Jangan seorang kerani account, seorang kerani admin kalau you baru nak start. Kalau you boleh jumpa kerani account, consider you dah hire kerani admin sekali. Memang buat semua benda. Macam saya start dekat Richworks 9 tahun dulu. Saya buat semua benda. Saya buat account, saya buat admin, saya buat HR, saya tapau semua benda. So nak jadi macam Sugen Cik Ihsan, jangan jadi macam Sugen. Awak bos ke staff? Kalau awak staff mungkin bagus awak jadi macam Sugen. Agak-agak gaji kerani account, tengok dalam buku Puan Dini. Saya ada bagi buku Job Street tu. Ada saya bagi guidance saya bagi Job Street. Follow yang tu. Saya siap bagi tahu lagi. Kat dalam tu ada junior position, betul? Ambil kat situ. Tengok dekat dalam tu. Siapa yang nak tahu tu datang kelas CFP. Saya ajar. Siapa yang tak pernah pergi kelas CFP, nak tahu pasal gaji, saya tak nak cerita kat sini. Datang kelas CFP, saya bagi tahu. Saya pun belum ada Sugen Puan Nick. Puan Nick kot Sugen tu, masih Sugen lagi. Jangan sugenkan diri anda. Kalau anda ni dah ada keupayaan untuk hire staff, carilah Sugen. Sugen ni level lain. Okey, so yang kedua tadi apa? Cari yang ada experience. Okey, Cun, boleh? Okey, cakap sama sebelah. Good job. Sekali lagi, good job. Good job. Tak apa Puan Nodiana, Sugen saya masih baru, tak ada isu. Sugen hebat apa? Sugen masih baru, tak ada isu. Tak ada isu, Sugen masih baru. Janji Sugen tu nak buat kerja. Tuan Ihsan Abrahman, yes. Boleh jadi macam Sugen. Pergi tanya dengan Tuan Aizat macam mana dia didik Sugen. Sugen tak akan jadi Sugen kalau you tak didik dia. You tak anda tak kawal dia. Jangan salah faham Tuan Aizat berjaya Sugen hari ni, bagi mereka yang tak faham apa saya sebut ni, Sugen hari ni adalah Sugen, hanya jadi Sugen sebab Tuan Aizat, seorang bos yang tahu macam mana nak monitor. Adakah Tuan Aizat seorang accountant? Bukan. Adakah Tuan Aizat belajar account? Adakah Tuan Aizat dapat A1 masa SPM? Saya tak tahu. Untuk account saya tak tahu, kena tanya dia. Tapi apa yang saya faham adalah Sugen jadi Sugen sebab Tuan Aizat pandai untuk menguruskan tim dia. So anda juga kena faham, anda tidak boleh suka-suka hati. Salah satunya ialah, betul lah kata Puan Diana tu. Apa benda betul Tuan Aizat buat adalah dia hantar Sugen masuk kelas saya. So saya pun salah seorang yang mendidik Sugen jugalah menjadi Sugen hari ini. Saya ambil kredit tu. Sebab Sugen sendiri yang cakap, bukan saya yang cakap. Tapi salah satu cara untuk anda kalau dah ada kerani account, hantar kat saya, biar saya uruskan. Okey? Ni baru dua poin ni. Boleh teruskan lagi ke? Saya ingat nak buat setengah jam je. Boleh teruskan lagi ke? Ni yang dekat close group nak urus bisnes ni ada lagi ke tak? Yang dekat support group EFP ni, saya boleh teruskan lagi ke tak? Kita dah capai 50 tadi, tapi dia turun balik. Memang hari Sabtu korang memang lemau lah. Lemau sentiasa. Macam mana? Okey. So, macam mana? Boleh teruskan lagi? Okey, so sekarang kita poin yang ketiga. Okey, poin yang ketiga.
Okey, ini penting. Ini saja, ini poin ekstra lah. Saya bagi poin ekstra. Kalau nak guna, guna. Kalau tak nak guna, guna juga. Paksa guna. Tolong guna. Okey. Poin ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Poin ketiga adalah tolong jangan kedekut. Tolong jangan kedekut pula. Tolong cari orang yang kedekut. Macam mana ni? Macam mana kita nak tahu dia kedekut, Tuan Nasrul? Apa? Saya baru jumpa dia masa interview ni, tak pernah kenal lagi. Senang saja tuan-tuan dan puan. Ini saya bagi tips. Okay, bila you nak cari orang yang jaga jadi kerani account ni, dia pun lebih kurang macam dia kena jaga duit you jugalah. In a sense. Permulaan untuk dia manage you punya duit, tengok you punya cash flow, macam mana nak urus you punya flow, pengeluaran duit, tengok you punya monitor duit masuk. Dia kena ada mentality dia kedekut tau. Kedekut tu in a sense kan, macam dia sangat sayangkan duit bisnes ni. Dia anggap macam duit tu duit dia. Dia anggap duit dia tu duit dia dalam area positif. Maksudnya dia tak nak duit tu dibelanja sesuka hati. Jangan dia anggap tu duit dia pergi belanja suka hati macam duit dia sendiri. Salah, kena faham konsep ni. So bila saya cakap dia kedekut tu maksudnya apa tau? Dia ada sense yang duit ni susah nak cari, dan duit ni kena banyak cari, kena pandai jaga, kena pandai simpan. So elemen kedekut dengan cara positif, jangan kedekut yang nampak negatif. Okay, cakap dengan orang sebelah, kedekut positif. Tulis situ, kedekut positif. Hashtag kedekut positif. Nanti kan tersalah tafsir. Itu saya takut tu. Okay, apa saya nak bagi tahu adalah macam mana nak tahu dia kedekut adalah dengan bagi senario. Okay, senario dia macam mana? Anda bagi dia satu senario yang mana, contoh anda cakap dengan dia, okey, ni tips mahal tulis situ, tips mahal. Tips mahal. Ni tips mahal ni saya nak bagi anda ni. Okey. Apa anda boleh ajar dengan dia, tuan-tuan dan puan-puan? Apa anda boleh bagi tahu masa interview adalah anda cakap dengan dia, okey, bagi senario yang anda akan menganjurkan satu annual dinner. Bagi satu senario nak anjurkan annual dinner, ataupun nak anjur, okey, mungkin pening lah dia nak cakap annual dinner ni. Nak anjurkan lawatan sambil belajar lah. Kalau dia diarahkan untuk buat lawatan sambil belajar, let's say pergi tak payahlah pening sangat, buat annual dinner tu bagus lah. Saya rasa annual dinner, cakap nak buat annual dinner. Cakap dengan dia, company bagi bajet 5,000, let's say nak buat annual dinner ni untuk company 5,000. Start tak ramai pun, dalam kurang 10 saja, suka-suka nak buat makan-makan. Annual dinner bagi 5,000. So tanya dia senario, kalau company bagi awak 5,000, macam mana cara awak uruskan 5,000 tu? Dan suruh dia bercakap. Macam mana dia uruskan bajet 5,000 tu. So apa yang akan berlaku masa interview ni, anda akan tengok angle, adakah dia punya mentality nak habiskan seluruh 5,000 tu. Okay, kalau dia rasa macam 5,000 ni terlebih, contoh dia dah dapat 5,000, sebenarnya dia kira-kira bajet tu 4,000. Tiba-tiba dia rasa macam ada lagi 1,000 dia kena habiskan juga. Adakah dia ada mentality macam tu? Ataupun dia dapat 5,000, dia rasa macam tak cukup. Bukan sengaja dia tak cukup, tapi dia rasa macam mana tak cukup lah. Tak cukup nak 5,000 ni tak cukup lagi. Apa dia patut buat? Apa mentality dia? Adakah dia akan pergi minta lagi dengan anda? Dia akan minta lagi dengan anda duit tu. Dia minta bajet, tak cukup ni, 5,000 ni nak lagi. Cara dia fikir tentang senario tu. So apa jawapan dia ni? Agak-agak ni apa jawapan dia? Siapa nak tahu? Say I. Cakap situ, I. Okey. Apa yang anda boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau contoh, kalau let's say bagi 5,000, ada lebih 4,000, dia rasa cukup lah 4,000 ni, dah okey dah grand ni. Kalau dia bagus, dia akan pulangkan balik 1,000 tu dekat anda. Dia cakap, bos, cukup je, 4,000 je, saya tak payah 5,000 pun. Okey, 4,000. Masa senario tu dia akan cakap. Tapi kalau senario pula 5,000 tak cukup, anda tanyalah dia, okey, let's say kalau 5,000 tak cukup, awak buat apa? Kalau dia jadi macam, mintalah lagi dengan bos, kan tak cukup, saya kenalah minta lagi. Kat sini yang anda kena hati-hati. Kalau orang macam ni, you kena fikir jap. Okey, jap, dia minta lagi pula. Patutnya dia kena bijak lah. Antara dia bijak adalah dia cut budget. Ataupun kalau dia lagi bijak, dia akan pergi cari sponsor. Sponsor dengan siapa? Dia pergilah cari dengan vendor, cari dengan supplier. Benda-benda macam tu, kalau dia bijak. Of course, ini anda akan rasa macam, Tuan Nasrul, ini nak cari kerani account je, kenapa susah sangat?
Ini soalan senario. Anda tak semestinya suruh dia buat sekarang. Mungkin bukan waktu ni. Itu bukan tugas running account. Tu kadang-kadang kalau itu tugas account executive atau account manager atau accountant untuk fikir pasal bajet ni. Tapi saya cerita pasal masa interview tu, ceritakan senario. Kita nak tengok respon, cara dia respon, cara dia melihat, cara dia berfikir macam mana penggunaan duit tu. Tu Cik Suhaila Azmi dari Nak Urus Bisnes, dia tanya, kalau ada orang tengah belajar ACCA boleh ke? Tak pernah ada pengalaman kerja? Boleh lah. Kalau dia belajar ACCA macam saya yang tengah belajar, tengah nak habiskan paper ni, lagilah power. Boleh lah tu. Memanglah dia tak ada pengalaman kerja. Saya cakap tu tambahan dia pengalaman kerja tu. Kalau ada, at least ada sijil, ada pembelajaran accounting secara structured, ambil lah. Janganlah tak ambil. Okey, Cun. Tadi poin ke berapa? Aduh, poin ketiga. Poin ketiga pun ambil masa nak explain. Boleh lagi ke ni? Saya sambung lagi. Ada 2 poin lagi. Boleh ke saya sambung lagi? Lagi 2 poin? Boleh? Cakap orang sebelah. Boleh. Boleh Tuan Nasrul. Bagus. Viewer kita di kedua-dua platform dah capai 2 digit. Berikan tepukan kepada anda. Good job. So dekat support group dah 50 lebih. Dekat Nak Urus Bisnes dah belas-belas. So Alhamdulillah. So dah start you all ni tak lemau lah. Especially hari Sabtu pun tak lemau. Bagus. Okey. Soalan pula. Tips yang keempat. Tips yang keempat. Okey, saya laju sikit. Tips yang keempat. Okey, tulis situ 4. Okey, tulis situ 4 Okey. Tips yang keempat adalah anda kena tanya dia masa interview. Adakah anda ready untuk balik lambat sesekali? Bukan hari-hari. Ingat, jangan salah faham. Buat account memang banyak kerja. Kita pun tak galakkan balik lambat hari-hari. Tapi kita tahu ada certain time kena balik lambat, iaitu especially masa nak close account, masa nak tutup report, macam tarikh-tarikh macam ni lah, awal-awal bulan, hujung bulan, memang kena balik lambat sebab nak close account. So kena cakap dengan dia, adakah anda ready untuk step back sesekali? Kalau dia cakap, tak boleh, saya kalau kerja, tuan kata waktu bekerja 5.30 saya mesti balik. Mana boleh saya tak balik? Kata 5.30 je, saya dah siapkan kerja saya. Buat apa kenapa saya nak kena step back? Bayar OT lah. Oi, Dah lah macam tu pula jadinya. Berkira sangat tu. Betul-betul accountant lah tu. Kerani account tu berkira betul. Betul-betul berkira nak dapatkan balik benda tu. Janganlah macam tu. Cakap dengan dia, janganlah macam tu. Bagilah saya muka sikit cakap dengan dia. Ready tak dia nak balik lambat? Sebab ada waktu memang kena balik lambat, especially bila kita nak hantar report hujung bulan. So dia kena ada pemahaman yang kalau buat account ada waktu-waktu memang kena balik lambat. Tapi bukanlah hari-hari, adalah period dia. Sebab nak kena submit account bulanan, nak kena hantar report, nak tahu you punya business macam mana, mestilah ada ni. Mungkin dia kerana account dia tak hantar report. Jangan salah faham. Ini bukan account eksekutif. Tapi ini kerana account. Ada waktu dia, mungkin ada outsource accountant. Anda nak kena susun file semua, nak pergi hantar untuk buat report, betul? So dia kenalah sesekali step back untuk compilekan, susun dokumen. Mungkin dia tak sempat buat, tapi kalau dia dah buat, okey, bagus. Kalau dia pandai urus masa dia. Masalahnya kalau benda tu perlu, dia kena ready lah untuk step back. Sebab kita buat account ni memang leceh. Account ni kerja yang memang ambil masa. 8 jam tu kadang-kadang memang tak cukup pun. Tapi bukanlah hari-hari. Cakap orang sebelah, bukan hari-hari step back. Okey, faham? Kalau offer OT kat dia, okey ke tak? Tengoklah keadaan. Bolehlah offer juga Tuan Ihsan, tapi bukan hari-hari. Kadang-kadang kalau terlalu bagi OT pun, nanti orang tu ambil kesempatan. Dia saja buat kerja tu lambat-lambat, lengah-lengah. Itu pun tak bagus juga. Anda kena fahamlah konsep dia. Bukan bagi OT tu semata-mata bagi OT. Tu kena ingat tu. Okey, jangan tersalah langkah. Faham? Okey, boleh? Okey, so itu yang keempat. Dan tips yang terakhir, siapa ready? Yang terakhir, tulis itu 5, tulis 5, ready 5, tulislah apa-apa, tapi nak tengok 5 tu. 5, tips yang kelima. Tips ni paling penting. Tips ni akan sangat-sangat membantu. Dia berbalik pada tips yang semalam, tapi tips yang hari ni dia lebih sangat penting untuk kerana account. Sebab account ni dia kena selalu update, dia kena cepat, dia kena pantas, data tu kena cepat-cepat ada. So kalau anda nak cari kerana account, cari yang kerana account yang proaktif. Proaktif bukan pada percakapan. Jangan salah faham.
Cakap orang sebelah, jangan salah faham. Buat akaun kalau boleh orang tu tak bercakap lagi bagus. Dia bercakap dengan komputer je lagi bagus, sebab dia nak simpan rahsia anda. Maksud saya proaktif ni adalah dia buat kerja dan dia deliver. Buat kerja, dia buat, dia settlekan. Dia proaktif, dia tak tunggu. Dia sentiasa update. Dia buat kerja tu. Dia tak tunggu dan dia cari solution. Macam mana nak cepat dengan kerja dia. Kita tak nak kerani akaun yang hanya tunggu, tiba-tiba tanya, awak buat apa hari ni? Saya dah siap dah kerja tadi. Kenapa awak tak bagi tahu saya? Saya tunggu bos lah bagi tahu saya. Tak boleh lah macam tu. Sebab dia kerani akaun. Contoh, hujung bulan dah kena hantar file dekat orang ataupun nak kena compile. Dia tak buat-buat juga. Dia macam relax, dia tunggu. Kenapa awak tak siap lagi filing ni? Saya tunggu bos buat filing dengan saya, katanya. Dah satu kerja pula. Proaktif, ingat jangan salah faham. Kalau boleh accountant ni, Jerry, kalau Tuan Jerry cakap dia suka accountant yang tak bercakap. Dia lagi suka kalau accountant tu bisu. Supaya dia tak bagi tahu dengan orang, tak ada nak membawang dengan orang sebelah, cakap dengan membawang dengan department lain, berapa bos punya income, berapa bos punya pendapatan sales apa semua, tak. Dia jenis proaktif tu, dia buat dan dia tidak tunggu. Dia buat, dia dapat arahan, dia update, dia buatlah, dia buat. Sebab akaun kena pantas, kena laju. So itu yang maksud dia tu. Faham ke tak? Ni Tuan Muhammad Min tanya, boleh ke bagi tugas check balance akaun kat kerani ni pukul 9.06 yang report kat bos, ada pro and con? Memang itulah patutnya kena buat pun. Memang itulah kerja dia. Awak check juga, tapi lama-lama awak kena bagi dekat kerani akaun yang check. Ada pro and con, of course lah ada pro and con, tapi lebih kepada pro daripada con. Con of course lah kalau dia nak bagi tahu dengan orang. Itu sebab accountant kena bisu. Tak bercakap dengan orang. Saya memang tak bercakap dengan orang asalnya. Saya bercakap dengan you all je. Masa saya masuk Richard zaman dulu, saya tak berkawan dengan orang sangat pun. Saya tak ada kawan pun dekat Richard ni. Masa mula-mula dulu. Sebab saya tak berani. Saya takut saya tersalah cakap. So, bukanlah kata tak ada kawan langsung. Maksud saya tak adalah macam saya ni jenis yang suka melepak. Sebab kerja saya memang banyak pun. Tak sempat nak lepak pun. Itulah kisah ni kalau saya kat Richard. Itu nanti saya cerita lah lain kali. Itu bukan cerita pasal saya. So yang nombor 5 ni, kerani akaun ni kena proaktif. Proaktif, ingat, jangan salah faham. Bukan jenis yang banyak bercakap, tapi jenis yang dia nak settlekan kerja dia. Dia ada deadline. Dia proaktif untuk meet dia punya deadline. Cakap orang sebelah, meet deadline, #meet deadline. Itu penting. Sebab kalau tidak, dia tak jadi apa-apa nanti. Okey? Okey ke tak okey ni? Siapa rasa topik hari ni sangat best, sangat tengah? Say I. Cakap best, tulis situ best. Tulis situ best. Berapa gaji sesuai untuk kerani admin, kerani account? Tengok buku EFP Tuan Lokman Hakim. Kalau dah lama tak datang EFP, datang EFP. Bukan di sini saya nak bagi tahu gaji basic. Gaji saya tak nak cerita sini. Sebab saya dah bagi tahu dalam kelas EFP. Tengok dalam buku tu, ada saya letak. Betul, jadi bisu kalau banyak cakap tak kerja tak jadi. Yes Puan Nordiana, yes. Kalau banyak cakap kerja tak siap. Memang kena jadi bisu pun. Duduk kat depan komputer tu bisu je lah, key in satu-satu. Saya tak akan cerita pasal gaji. Gaji tak sesuai kat sini. Gaji kalau saya cerita, semua orang akan ikut cakap saya. Salah. Gaji pada saya ada 2 cara je nak tahu. Tengok kepada anda punya bajet dan tengok dekat mana anda beroperasi. Dekat ceruk rantau mana atau dekat bandar mana awak beroperasi. Saya tidak akan bagi tahu pasal gaji hari ni. Saya cuma cari tips macam mana nak hire saja. Gaji bukan. Sebab gaji ni saya dah ajar dalam kelas EFP. Bagi anda di dalam nak urus bisnes, kalau nak tahu datang EFP. Tulis itu nak EFP. Memang saya selalu dekat dalam kelas EFP lah. Saya ajar pasal gaji. Macam mana nak tahu. Ada guideline saya bagi. Dan even kalau ada anda nak dapat lebih belajar lebih lanjut lagi, datang kelas cost analysis mastery saya. Kelas camp saya, dengan kelas cash flow saya. Ini pun saya ada touch pasal gaji juga. Bukan gaji kerana account je, gaji awak sendiri sekali saya tapau. Okay. So itu saja untuk hari ni. Macam mana hari ni? Siapa rasa best? Yes, dah ramai tulis best. Terima kasih. So macam saya selalu cakap, in a way saya seriously saya nak teruskan continue live setiap pagi ni. Jangan pergi dulu, nanti dulu ada sikit lagi saya nak cakap. Saya akan sambung lagi cerita pasal kerani ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan sambung lagi. Tapi sebelum saya sambung apa esok saya akan share, tunggu kejap. Bagi anda dalam support group EFP, kita ada group lagi satu yang saya live juga. Namanya Group Nak Urus Bisnes. Group Nak Urus Bisnes. Group Nak Urus Bisnes ni tolong
saya nak anda bawa orang yang tak ada dalam grup EFP ni, bawa masuk grup Nak Urus Bisnes. Mungkin dia orang akan tengok, kau tengok apa live pagi-pagi ni, setiap pagi pukul 9 ni, kau tengok live apa. Invite dia orang masuk grup Nak Urus Bisnes ni. Saya betul-betul nak ramai orang pergi grup Nak Urus Bisnes ni. Seriously, sebab grup Nak Urus Bisnes ni pun konten pagi ni sama, konten bangun ni sama je. Bawa dia orang pergi sana. Okey, bawa dia orang pergi sana. Bawa dia orang pergi sana supaya dia orang boleh tonton dekat sebelah sana. Dan anda yang dekat dalam grup support group EFP ni dan nak grup urus bisnes juga, kalau anda dah dapat Kerani account tu, cara yang paling mudah saya nak bagi tahu, hantar pergi kelas saya. Hantar pergi kelas cash flow saya, hantar pergi kelas costing saya. Ramai dah. Macam mana Sugen, misi mencari Sugen anda tu, macam mana Sugen, staff Tuan Aizat tu jadi Sugen adalah sebab salah satunya datang kelas saya. Especially bila dia datang saya punya kelas cost analysis mastery, itu kepakaran saya. Saya guide dia tentang pengurusan costing yang betul, set harga. So dia datang kelas saya, dia dah bantu Tuan Aizat berkali-kali ganda lebih bagus daripada sebelum ni. So bawa dia pergi kelas saya. Kalau you ada Kerani account, tak payah fikir-fikir, bawa pergi kelas. Dekat kelas saya akan pandai nak pastikan dia tak berhenti tinggalkan anda. Ramai orang takut nak bawa tim pergi kelas. Datang kelas saya, dia akan rasa bersalah lah nak berhenti. Saya akan pastikan dia rasa berdosa berhenti kerja dengan you. Dia dah hantar you. You jangan risau pasal tu. Bawa je pergi kelas saya. Nanti saya akan sekolahkan dia orang lah, in a sense. Pergi datang kelas Chaos Analysis Mastery dengan Smart Cash Flow saya. Saya akan run pada 19 dengan 20 Januari. Lagi 15 hari je lagi. Saya dah posting dah tadi, poster. Lagi 15 hari. So tolong bawa dia orang pergi kelas saya. Jangan fikir-fikir lagi lah. Sugen jadi Sugen sebab pergi kelas saya. Saya sangat yakin pasal tu. Salah satu sebabnya. Salah satu sebab, bukan semua sekali. Jangan salah faham So last saya nak cakap, okay, siapa ready nak tahu esok topik apa angkat tangan say I. Kalau tak tulis kat sini I, saya tak nak cerita esok nak ajar apa, ataupun mungkin saya tak payah live lah esok. Tak dapat 100 ni. Aduh, hai, lemau betul lah korang hari Sabtu ni. Esok saya nak cover apa? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Say I, angkat tangan I. Okey, Tuan Fahmi seorang je cakap I. Ni dekat grup Nak Urus Bisnes ni. Okey, terima kasih Cikgu Kapten, Cik Suhaila, Tuan Luqman Hakim. Okey. So, semalam sebelum ni punya sesi, saya dah ajar pasal Kerani admin. So, sesi kali ni saya ajar tentang apa? Kerani account. So, esok saya akan lengkapkan siri Kerani ni. Esok punya topik paling best. Topik apa? Kita ajar pasal Kerani HR pula. Esok kita buat Kerani HR, tuan-tuan dan puan-puan. Kerani HR hebat tak hebat So lengkaplah pengkeranian saya akan ajar ni. Saya sibuk suruh anda yang dalam support group EFP ni hire Kerani. Saya ajar macam mana nak cari Kerani. So esok kita akan ajar tentang Kerani HR pukul 9 pagi. Hari Ahad. InsyaAllah hari Ahad So standby esok. Cakap orang sebelah, standby. Bagi tahu dengan semua orang, esok kena tonton. Ni dapat 40 lebih je ni. Minggu lepas saya pergi ke SCC. Minggu ni saya nak pergi mana pula? Nantikan, tak tahulah kat mana saya pergi. Okey? Boleh? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ni. Saya doakan anda kaya dan berjaya. By the way, saya nak bagi tahu, saya juga akan live lagi petang ni. Memang saya live je. Hidup saya sekarang live je. Pagi petang. Siang malam juga sebenarnya. So, petang ni saya akan live di Instagram Richworks Official dan juga Facebook Richworks. Itu topik lain. So, anda join jugalah petang ni. Anda join je lah saya live, bukan kena bayar pun. Saya cuma minta anda datang kelas saya je. Yang tu kena bayar. Tapi serius, bayar berbaloi lah dapat hasil dia. Cakap orang sebelah, dapat hasil. Okey, boleh? So, jumpa saya lagi sama petang ni. Kalau boleh, petang ni jumpa juga pukul 5.30 di Facebook Richworks dan Instagram Richworks Official. Petang ni pukul 5.30 dan esok pagi insyaAllah Kerani HR pukul 9 pagi macam biasa. Okey? So, jumpa saya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Saya doakan anda kaya dan berjaya, dan saya doakan anda sihat walafiat, dan saya juga doakan anda dapat hadir ke kelas saya akan datang secara live supaya lagi banyak tips saya boleh share. So, esok jumpa saya pukul 9 pagi. Malam petang ni pun boleh, 5.30 petang. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Richworks. Okay, bye-bye.